Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Guys, hari ni kita dah kembali semula ke hari Sabtu. Kita nak cerita tentang kes-kes yang pernah berlaku di sekitar Malaysia ni, ataupun kes-kes yang kita sendiri tak tercapai di akal. Alright. Kisah tentang kali ni lah, kes kali ni adalah tentang seorang bapa yang ada 2 orang isteri, tapi dia 2 orang anak kandung dia. Pelik kan? Pening kan? Ayah dia ni sepatutnya jadi guardians, tapi itulah, itu kita nak ceritakan korang what is going on, macam mana benda ni jadi. Tajuk ni besar tau kalau kita nak kupas, but it's okay, kita go layer by layer. Alright, jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, kita nak cerita tentang seorang bapa Seorang bapa yang berusia 56 tahun yang bekerja sebagai penyelia syarikat pelaburan yang mempunyai 2 orang isteri dan 5 orang anak. Di mana isteri pertamanya dia dikurniakan 2 orang anak dan isteri yang kedua dikurniakan 3 orang anak. Alright, kronologi dia. Pada 5 September 2022 di Batu Berendam, Melaka, difahamkan ketika itu di rumah isteri dia yang kedua, suspek telah pun masuk ke dalam bilik tidur anak perempuan yang kedua mereka, dan di dalam bilik tersebut suspek dilaporkan merogak anaknya yang ketika itu berusia 15 tahun. Dan ketika dia tengah buat kerja keji dia tu, suspek senang cerita kantoi lah, sebab kebetulan isteri dia ni pergi ke bilik anaknya, yang dia tengok bilik anak dia ni tak berkunci. Dia pun buka bilik tu and dia nampak lah perbuatan terkutuk bapa dia ni lah. Alright, and bila dah nampak keadaan macam tu, suspek terkejut. Alright, bila terkejut, dia pun start ugut untuk bunuh kedua-dua mereka ni, which is anak dia dengan isteri dia, dan diri dia sendiri jika mereka membuat laporan polis atau mengadu kepada mana-mana ahli keluarga yang lain. So malam tu macam tu je lah habis. Mungkinlah ada isu yang lain yang diorang tak ketengahkan dalam media kan. Alright, pada keesokan harinya, sewaktu suspek sedang membuat kerja menggunakan komputer di rumah, difahamkan isterinya telah pun membawa 2 orang anaknya keluar daripada rumah tersebut dan lari ke rumah isteri yang pertama. Dan pada masa yang sama juga, isteri yang kedua ni tadi juga menghubungi anak perempuan sulung mereka yang berusia 19 tahun yang belajar di Selangor untuk pulang ke rumah ibu tirinya. Alright, faham Okay, so dia orang dah lari lah basically daripada, boleh saya cakap binatang tak boleh. Alright, pada 7 September 2022 mereka telah pun pergi ke rumah saudara mereka yang berada di Selangor. Kira dia orang ni berpindah lah untuk elak dijejaki oleh suspek. Dan pada 8 September mereka telah pun membuat satu laporan polis di Balai Polis Aeropolis Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. So maknanya senang cerita, daripada Melaka dia orang lari pergi KL. Mungkin dia orang nak dapatkan kekuatan untuk buat laporan polis dan sebagainya, dan akhirnya laporan polis telah pun dibuat. Alright guys, selepas laporan dibuat, akhirnya suspek berjaya ditahan di rumahnya pada keesokan harinya, which is pada 9 September, dan direman selama 14 hari sehingga 23 September 2022. Dan hasil daripada siasatan, sebenarnya guys, bukan satu sahaja mangsa rogol yang telah pun dilaporkan kepada suspek, tetapi terdapat 2 mangsa rogol, iaitu anak sulung mereka dan anak kedua yang kita laporkan tadi lah. So anak sulung yang kita suruh lari ke rumah mak T yang pertama tu kan, menurut anak sulungnya, dia telah pun dirogol suspek sejak 2015 hingga 2019. Manakala adiknya pula dirogol bermula 2019, sehinggalah perbuatan itu disedari oleh
ibu mereka. Dan kedua-dua mangsa hanya mampu mendiamkan diri kerana risau ibu mereka akan diceraikan dan hilang tempat bergantung. Itu yang selalu suspek sebut ataupun ugut kepada mangsa-mangsa ini supaya mereka tidak buka mulut. Selain daripada itu, suspek juga pernah mengugut mereka ni, mangsa ni, dengan ugutan-ugutan yang menakutkan lah. Contoh macam nak ugutan mangsa, kurung dalam rumah, tak nak mengaku anak, cederakan maknya, ataupun lagi berat adalah dia nak bunuh ibu mangsa ni. Sekiranya perbuatan suspek terbongkar di mana-mana, termasuklah ahli keluarga yang lain. Alright. Dan mengikut kenyataan guys, anak kedua suspek yang itu telah pun dirogak sebanyak 5 hingga 8 kali setiap bulan, dan anak sulungnya pula dirogak sejak usia 12 tahun hingga 16 tahun. Tapi disebabkan dia ni dah belajar jauh, so tak dapatlah nak buat, so that's why dia pergi ke adiknya. Macam itulah lebih kurang. So dia kira 5 hingga 8 kali kan, kau bayangkan dalam masa sebulan. Alright. Pada November 2021, anak kedua mereka ni pernah sebenarnya buka mulut tentang apa yang dilalui kepada kakak sulungnya setelah ada satu perbualan lucu yang dibuat antara ayahnya dan juga dia, which is ayah dia ni pernah tanya soalan yang agak tak sesuai lah, which is kan. Alright. Selepas akak dia dengar statement adik dia ni dengan soalan yang dia pernah dengar dulu, alright, kakak dia pun mula buka mulut dan menceritakan kepada adiknya apa yang dia pernah alami, alright. Dan diorang pun cerita sebenarnya berdua ni apa yang mereka alami ketika dirogak oleh bapa mereka sendiri. And difahamkan guys, suspek juga pernah menggunakan alat kepada mangsa untuk melakukan perbuatan kejinya itu, dan mereka dikatakan pernah melakukan perbuatan terkutuk itu di dalam bilik, sofa ruang tamu dan di tangga. So itu yang diorang share lah, like, apa yang bapa dia ni buat. Okay, so lepas dah keluar statement, siasatan dah dibuat, jom kita pergi ke keputusan mahkamah. Ketika pembicaraan dijalankan di Mahkamah Session Air Keruh, Melaka, sebanyak 28 pertuduhan telah pun dibacakan terhadap suspek. Suspek kemudiannya mengaku bersalah atas semua pertuduhan dan seluar tabi'i dan ambang terhadap 2 anak kandungnya itu, dan sebanyak 21 pertuduhan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sekurang-kurangnya 10 sebatan. 13 pertuduhan melibatkan kes rogak mangsa yang berusia 19 tahun dan 8 lagi pertuduhan melibatkan mangsa yang berusia 15 tahun. Suspek juga didakwa dengan 5 pertuduhan atas kesalahan memasukkan objek ke dalam mangsa yang berusia 15 tahun. 1 pertuduhan melakukan luar tabi'i dan 1 lagi pertuduhan mengikut akta kesalahan terhadap kanak-kanak. Alright. Timbalan Pendakwa Raya juga memohon mahkamah supaya menjatuhkan hukuman berat terhadap suspek, dan mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 428 tahun dan 240 sebatan terhadap suspek. Suspek kemudiannya merayu kepada mahkamah supaya mengambil kira keadaan kesihatannya yang merosot, selain telah pun insaf dan sudah pun memohon maaf terhadap perbuatannya itu. Walau bagaimanapun guys, hukuman suspek dijalankan secara serentak bermula tarikh suspek ditangkap, yang menjadikan hukuman keseluruhannya ialah penjara 45 tahun dan 24 sebatan. Mungkin kalau korang tak faham lah kenapa daripada 400 tu jadi 45 tahun tu, mungkin kalau orang yang arif pasal kiraan-kiraan kes ni, korang boleh tulis kat komen. Sebab Acap takut fahaman Acap yang kalau Acap try nak bagi tahu kat korang ni pun kurang tepat. So kalau ada info tambahan boleh tulis dekat komen. Alright. Okay. Dalam prosiding berasingan pula, suspek dihukum penjara selama 2 tahun oleh Mahkamah Magistrate atas dakwaan ugutan isteri dan anak-anaknya. So boleh kata ini adalah hukuman penjara seumur hidup.
Tapi 45 tahun kan, mengambil kira orang kata apa, umur manusia kan. Mungkin dia berusia berapa tahun, 56. So 45 dah 100 lebih lah. So korang faham-faham je lah. Dia boleh cakap ini adalah hukuman seumur hidup lah. Sebab manusia pun takkan hidup selama 500 tahun kan, kalau nak bagi 400 lebih kan. Alright, itulah dia guys, yang kita nak kupas pada hari ini. Okay, kejadian ini berlaku di Melaka sendiri. And kita kena waspada lah dengan benda-benda macam ni kan, terutamanya yang melibatkan ayah tiri, mak tiri dan sebagainya. Benda-benda macam ni kan, kita tak boleh nak nilai orang, kita tak boleh nak judge orang, and kita tak boleh nak cakap sewenang-wenangnya apa yang dia buat ni. Mahkamah pun telah jatuhkan hukuman kepada suspek. Dan seorang bapa kan, macam tu lah. Bila aku baca kes ni, aku rasa macam seorang ayah kan. And aku sure ramai lagi yang sedang menjadi mangsa kan, and tak berani nak buka mulut. Tengok macam mana kakak dan juga adik dia ni, and akhirnya kantoi sendiri. So kalau korang adalah mangsa salah satu daripada perbuatan keji ni, please jangan diamkan diri. Alright, kita jumpa di video akan datang. I see you. Ciao lo. Bye.